Pernah tak anda rasa buntu? Macam mana nak ajar anak kita ni supaya lebih bekerjasama? Kadang-kadang satu hari tu rasa macam semua lancar je, tapi esoknya penuh dengan cabaran pula. Kalau anda rasa macam tu, anda tak keseorangan. Dalam perkongsian kali ni, kita akan tengok beberapa strategi praktikal dari dunia analisis tingkah laku gunaan atau ABA yang memang direka khas untuk kita sebagai ibu bapa gunakan di rumah. Inilah soalan utamanya kan? Macam mana kita nak tukar perkataan tak nak kepada okey, jom buat sama-sama? Macam mana kita nak kurangkan drama kat rumah dan bina lebih banyak momen yang positif? Jangan risau, kita ada beberapa jawapan yang sangat praktikal dan terbukti berkesan. Jom kita mulakan. Okey, sebelum kita terjun terus ke dalam bab teknik dan strategi, penting untuk kita faham asasnya dulu. Bila kita faham apa dan kenapa di sebalik ABA ni, percayalah, semua langkah bagaimana yang kita akan bincangkan lepas ni akan jadi lebih masuk akal dan lebih senang untuk kita buat. Jangan risau dengan istilah saintifik tu. Nak bagi senang faham, ABA ni macam kita jadi detektif tingkah laku. Kita cuba faham kenapa anak kita buat sesuatu perkara tu dan macam mana akibat daripada perbuatan tu, terutamanya ganjaran positif macam pujian, boleh galakkan lebih banyak tingkah laku yang baik. Senang cerita, tingkah laku yang dapat ganjaran selalunya akan diulang lagi. Simple je kan? Dan ini sangat-sangat penting untuk kita jelaskan. Sebab bila orang dengar perkataan ABA, ramai yang terbayang sesuatu yang kaku, yang rigid, macam latihan robot. Tapi sebenarnya ABA yang betul-betul berkesan adalah sebaliknya. Ia sepatutnya penuh dengan keseronokan, permainan, gelak tawa dan yang paling penting, ia disesuaikan khas ikut minat dan keperluan anak anda. Kita bukan nak menghukum, tapi kita nak membina jambatan kerjasama melalui ganjaran dan galakan positif. Baiklah, sekarang kita masuk bahagian praktikal. Ada 3 prinsip asas yang jadi macam tulang belakang kepada semua teknik pengajaran yang berkesan. Kalau anda boleh faham dan kuasai 3 perkara ni, percayalah anda dah berada di landasan yang betul. Formulanya mudah je. Pertama, kita pecahkan. Apa-apa kemahiran baru yang kita nak ajar, jangan ajar semua sekaligus. Ajar sikit-sikit, langkah demi langkah. Kedua, kita raikan. Setiap langkah kecil yang anak kita berjaya buat, terus gandingkan dengan sesuatu yang dia suka sangat-sangat. Dan ketiga, kita ulang. Latihan ni bukan nak cari kesempurnaan, tapi untuk membina keyakinan dan jadikan kemahiran tu sesuatu yang natural untuk dia. Cuba kita bayangkan semua kemahiran ni, kerjasama, meniru, bagi tumpuan, semua ni macam blok-blok binaan, macam blok Lego lah. Tapi kan, untuk kita bina sebuah rumah yang kukuh, kita perlukan tapak atau foundation yang kuat. Dalam pembelajaran, tapak yang paling asas sekali ialah motivasi. Tanpa rasa seronok atau keinginan nak mencuba, semua blok binaan yang lain ni susah nak disusun dengan baik. Okey, dah sedia? Jom kita buka toolbox praktikal kita. Sekarang, kita akan bincangkan 5 teknik yang sangat spesifik yang anda boleh terus mula guna di rumah untuk membina kerjasama, mungkin seawal hari ini juga. Teknik pertama, kita panggil foreshadowing atau dalam bahasa mudahnya, kita bagi bayangan awal. Ini bukan magic tau, tapi ia lebih kepada sains jangkaan. Cuba bayangkan ni, anda tengah shot layan cerita kegemaran anda, tiba-tiba je ada orang datang dan terus tukar siaran. Mestilah semarah kan? Sebab tak ada amaran langsung. Anak kita pun rasa benda yang sama. Jadi, foreshadowing ni hanyalah satu amaran mesra. Kita boleh guna kiraan detik macam, okey sayang, 5 saat lagi kita simpan mainan ya? 5, 4, atau guna je timer kat telefon. Ia bagi anak kita masa untuk proses perubahan dan ini sangat-sangat berkesan untuk kurangkan drama. Teknik kedua pula namanya finish box atau kotak selesai. Ini adalah satu alat visual yang nampak sangat ringkas tapi percayalah kuasanya luar biasa. Apa yang anda perlu buat ialah sediakan satu kotak khas. Bila masa main iPad dah tamat, iPad tu akan dimasukkan ke dalam finish box. Kenapa ia berkesan? Sebab yang jadi orang jahat atau yang tamatkan keseronokan tu ialah kotak tersebut, bukan anda. Ia alihkan punca konflik, ia bukan hukuman tapi satu akibat yang neutral dan jelas. Mesejnya mudah. iPad dah masuk kotak, masa dah habis. Simple dan sangat efektif. Seterusnya, teknik nombor 3. Dan yang ini mungkin yang paling boleh mengubah keadaan di rumah anda. Namanya follow through atau dalam kata lain, memastikan arahan kita dipatuhi. Falsafahnya sangat mudah tapi sangat berkuasa. Macam yang tertulis ni, saya maksudkan apa yang saya kata dan saya kata apa yang saya maksudkan. Ini semua tentang konsisten.
Okey, jom kita tengok senario ni yang saya pasti ramai ibu bapa pernah alami. Anda panggil anak anda, "Adik, mari sini sekejap." Tapi dia macam buat tak dengar je dan terus jalan ke arah lain. Apa yang patut kita buat lepas tu? Kalau kita asyik panggil nama dia berulang kali, kita sebenarnya tengah ajar dia yang panggilan pertama, kedua, malah ketiga tu boleh diabaikan. Tapi, respons follow through pula bermakna lepas kita panggil kali kedua, kita bangun, jalan ke arah dia dan dengan lembut pimpin tangan dia. Mesej yang sampai tu sangat jelas. Bila ibu atau ayah bagi arahan, ia adalah sesuatu yang penting. Ini bukan soal kuasa tau, tapi soal membina kefahaman dan rasa hormat. Teknik keempat kita ialah first 10 atau dalam bahasa pasarnya, mula-mula buat ni, kemudian dapat itu. Ini adalah cara yang paling asas untuk kita ajar konsep kesabaran dan juga ganjaran. Ni saya bagi satu tips pro. Bila nak mulakan, jangan terus guna tugasan yang susah macam mula-mula siapkan kerja sekolah. Sebaliknya, kita bina kejayaan dengan guna dua aktiviti yang anak anda memang suka. Contohnya, mula-mula kita susun blok 5 minit, lepas tu kita main buih sabun. Bila dia dah faham konsep ni dengan jayanya, barulah kita perlahan-lahan masukkan tugasan yang lebih mencabar. Dan yang terakhir dalam kit alatan kita, jangan sesekali kita pandang rendah pada kuasa sebuah jadual. Bagi anak-anak kita, dunia ni kadang-kadang boleh rasa sangat kelangkabut dan tak menentu. Jadual visual, tak kisahlah dalam bentuk gambar ke, tulisan ke, ia macam bagi mereka satu peta untuk hari itu. Ia menjawab soalan yang paling penting dalam kepala mereka. Lepas ni nak buat apa pula? Bila rasa bimbang tentang ketidaktentuan tu berkurang, kerjasama mereka secara automatik akan meningkat. Kita dah pun lihat 5 teknik yang hebat. Tapi ada satu lagi perkara yang sebenarnya jauh lebih penting daripada gabungan semua teknik ni. Anggaplah ini sebagai peraturan emas. Cuba tengok nombor ni, 90%. Pakar tingkah laku cadangkan 90% daripada tenaga kita sebagai ibu bapa sepatutnya dilaburkan untuk jadi proaktif. Maksudnya, mencegah masalah sebelum ia berlaku, bukannya jadi reaktif, iaitu hanya bertindak bila masalah dah pun timbul. Dan kunci untuk jadi proaktif ni ialah keseimbangan. Ya, kita memang perlu konsisten dan tegas dengan follow through. Tapi yang lebih penting, tanya diri kita, adakah anak kita nampak kita sebagai sumber kegembiraan? Adakah anda ganjaran terhebat dalam hidup dia? Sebab kalau setiap interaksi kita dengan dia hanyalah arahan demi arahan, kita akan hilang aset paling berharga, iaitu hubungan yang mesra. Jadi, jadilah ibu bapa yang konsisten, tetapi pada masa yang sama, jadilah ibu bapa yang seronok. Jadi, apa langkah pertama anda? Jangan rasa terbeban untuk buat semua ni sekaligus. Itu mustahil. Cuba lihat balik ke 5 teknik tadi dan pilih satu sahaja. Hanya satu yang anda rasa paling senang untuk dicuba hari ini atau esok. Mungkin foreshadowing dengan kiraan detik sebelum waktu tidur. Ingat, satu perubahan kecil yang diamalkan secara konsisten boleh mencetuskan perubahan yang sangat besar. Jadi, apakah satu langkah anda?